Okey, sebelum saya mulakan sesi saya mulakan dengan satu kata-kata hikmah yang disampaikan oleh Lao Tzu, itu knowledge is a treasure but practice is the key to it. Okey, pasti pengetahuan adalah suatu harta karun yang paling berharga dalam hidup kita. Tapi nak dapatkan harta karun tersebut, kita perlu membuat latihan, latih tubuh dan sebagainya. Okey, pelajar, dengan itu saya teruskan dengan maklumat yang perlu disampaikan. Okey, pelajar, dia ada dua keadaan dalam peperiksaan, Pak. Persepsi guru dan persepsi pemeriksa. Bagi di sekolah atau di dalam kelas, guru mempunyai tanggungjawab untuk menyimak dan memeriksa segala jawapan anda dan memastikan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar supaya pelajar dapat betulkan kesalahan tersebut sebelum mendekati peperiksaan. Itu adalah harapan cikgu ataupun persepsi cikgu. Tetapi bagi seorang pemeriksa, persepsinya ialah berubah atau berlainan daripada cikgu. Persepsi pemeriksa di sini ialah untuk memberikan mencari peluang dan ruang ya, untuk memberikan markah kepada pelajar atas skrip yang telah disediakan oleh pelajar dalam dewan peperiksaan. So di sini pemeriksa itu akan mencari ruang dan peluang untuk memberikan markah. So keadaan yang perlu pelajar selesaikan di situ ialah menyediakan jawapan, memenuhkan jawapan dan mengisi jawapan. Tulis apa saja sebagai anda fikirkan sebagai jawapan untuk pastikan ia akan memberikan markah kepada pelajar. Sebenarnya pelajar perlu menulis ya, jangan sampai meninggalkan ataupun tinggalkan kertas kosong dalam jawapan nanti. Okey pelajar, kita masuk ke ruang skema. Okey, 18 nilai universal seperti mana yang pelajar telah pun pelajari dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang ini adalah 18 nilai universal. Sewaktu menulis nilai universal, perkara-perkara yang penting harus pelajar beri perhatian ialah tulis ejaan nilai universal dengan tepat. Okey, pastikan susunan kata dalam nilai universal itu betul. Okey, tidak ada tambahan, tidak ada toko tambahan atau tidak pun ringkaskan, tidak menggunakan bahasa WhatsApp ataupun gunakan bahasa singkatan ya dalam masa nak menulis nilai-nilai universal tersebut. Elakkan sebarang penambahan atau pengguguran perkataan. So itu yang penting sewaktu pelajar menulis nilai universal. Itu agak penting ya. Okey pelajar. Untuk format instrumen. Okey pelajar, di sini ada sedikit maklumat yang perlu saya sampaikan. Okey, pelajar jangan rasa gentar, jangan terkejut apabila melihat kertas soalan di mana format instrumennya berubah dalam dewan peperiksaan. Okey, saya nak terangkan sedikit pelajar, instrumen pemeriksaan pada tahun sehingga tahun 2020, 8 soalan struktur, 2 soalan esei. 80, 20, 100. 21 hingga 21, 22, 5 soalan struktur, 4 soalan esei. Tetapi tahun 2000, tahun lepas, pelajar-pelajar berdepan dengan format instrumen yang agak berbeza di mana 5 soalan struktur, bahagian A, bahagian B kena ada 2 soalan di mana bahagian B itu dipecahkan ataupun diberikan sub soalan di mana ada soalan A dan soalan B. Bagi setiap soalan pelajar pilih satu daripada soalan 6 dan 7 dan jawab mengikut kepastian pelajar. Bahagian C pula didapati ada 40 soalan, 2 soalan disediakan di mana setiap soalan ada 3 soalan di mana 4 markah untuk soalan A, 8 untuk soalan B dan 8 lagi untuk soalan C. Sebenarnya 20 markah itu dipecahkan kepada 3 soalan. Dan soalan itu ada kelebihan. Bagi saya sebagai seorang guru dan juga dia ada kelebihan kepada pelajar di mana 4 markah itu agak mudah nak dapat dalam dengan soalan tersebut. Okey pelajar. So jangan terkejut kalau ada perubahan pada tahun ini. Jangan terkejut. Lihat dan pastikan baca arahan dan jawab soalan. Okey. So langkah sebelum menjawab. Ini yang pelajar-pelajar perlu beri perhatian. Jangan overconfident, jangan panik apabila melihat soalan tu apa yang anda telah dia tidak ada dalam soalan tu. Jangan panik pelajar. So paling penting pelajar berada dalam dewan peperiksaan dengan penuh keyakinan. Itu adalah petua utama pelajar-pelajar skor dalam kertas ataupun dalam peperiksaan yang bakal anda jawab. Okey, langkah pertama pelajar, ini adalah langkah-langkah yang perlu pelajar mengikuti. Pertama, baca soalan. Lihat kata tugas. Lihat watak. Yang terpenting watak. Nanti saya akan jelaskan tentang apa peranan watak nanti. Okey, lihat markah. Tengok markah. Berapa markah yang disediakan.
jawapan anda mesti iras dengan markah yang diberikan. Kalau markahnya 2 saja, tak perlulah nak tulis esei yang panjang. So itu memang pelajar sudah pun arif. Okey, kita lihat mula menulis gunakan masa lebih kurang 10 hingga 13 minit. Itu adalah panduan atau petua yang selalu diberikan oleh guru anda. Okey, elak salin soalan. Jangan salin soalan pelajar. Tak perlu nak salin soalan. Dan satu lagi perkara yang penting pelajar, sewaktu menjawab soalan, sewaktu memberikan fakta, pelajar jangan ulang jawapan. Ini adalah salah satu daripada perkara yang penting yang dilihat, dinilai oleh pemeriksa. Sekiranya diulang jawapan tersebut, markah keseluruhan esei tersebut akan terganggu. Ya, ada kecelaan nanti. Okey pelajar, dan akhir sekali, ringkas. Jawapannya mestilah ringkas, padat, wajib, bentuk perenggan. Ini penting pelajar, ini betul yang paling penting. Jawapan esei soalan 6, 7, 8, 9 mestilah ditulis jawapannya dalam bentuk esei. Nah, kalau esei itu ramai dah pun buat persediaan, ada yang suka membuat pendahuluan atau mukadimah dan kemudian dia ada penutup untuk jawapan tersebut. Pelajar, kalau boleh elakkan pendekatan tersebut. Terus atau direct kepada jawapan. Mula dengan perenggan dengan jawapan dan saya akan berikan contoh nanti. Mungkin pelajar lebih arif nanti nak jawab soalan nanti. Okey, soalan tanya konsep. Ini perkara penting yang perlu pelajar buat persediaan sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Okey, konsep. Ada beberapa konsep yang penting yang mungkin ditanya dalam peperiksaan nanti. Beberapa ini adalah konsep yang ada, norma masyarakat, konsep norma masyarakat, kepribadian mulia, prinsip keadilan, integriti keluarga, peri kemanusiaan, pengurusan kewangan. So beri perhatian kepada pengurusan kewangan pada tahun ini dan juga hubungan antarabangsa. Beberapa insiden atau beberapa perkara yang penting yang sepanjang tahun lepas tu ada berlaku di dalam dan di luar negara itu mungkin akan membawa kepada topik soalan dalam peperiksaan nanti. Okey pelajar, yang ini kita lihat kepada watak dan peranan. Okey pelajar, watak dan peranan amat penting dalam kala menjawab soalan pendidikan moral. Pelajar harus tahu siapa watak dia, apa peranan dia. Kalau wataknya yang diberikan anda ialah siapa? Ataupun saya. Anda ialah seorang pelajar, anak dalam keluarga, ahli masyarakat, pemimpin kelas, pengawas mengamalkan nilai universal. Maknanya apa yang tindakan yang boleh anda lakukan ialah turut serta membantu, melaporkan, menasihat rakan. Okey. So jangan sama sekali anda mengambil peranan untuk menasihat ibu bapa. Maknanya itu dah salah fakta. So maknanya pastikan anda kalau diberikan wataknya anda, apakah tindakan anda, apakah langkah anda, apakah cadangan anda. So maknanya pelajar perlu berikan dalam ruang lingkup watak anda itu sendiri. Okey, masyarakat. Masyarakat adalah satu lagi watak yang mempunyai skop yang luas, mematuhi peraturan. Sebagai masyarakat kita harus mematuhi peraturan, bekerjasama, menganjurkan program, mendesak, protes ataupun boikot. Maknanya isu yang penting tahun inilah kenaikan harga barang. So bagaimana nak memboikot supaya harga barang itu tidak dinaikkan oleh peniaga? So maknanya itu adalah peranan masyarakat. Mereka tidak boleh mengambil tindakan undang-undang sebab itu bukan bidang kuasa mereka. Okey, kerajaan. Kerajaan ni apa peranan kerajaan? So maknanya antara peranannya ialah menggubal undang-undang. Okey, menguat kuasa undang-undang. Mengadakan kempen kesedaran peringkat nasional. Memberi hukuman. Okey, itu adalah bidang kuasa kerajaan. Menyertai badan antarabangsa adalah antara beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh watak kerajaan kalau sekiranya dalam soalan. Pihak berwajib. Pihak berwajib ini bergantung kepada situasi soalan tersebut. Dalam tu kalau sekiranya diberikan tentang kerosakan jalan raya. Katalah soalannya berjurus kepada topik kerosakan jalan raya. Dalam pada itu kalau diminta pihak berwajib ialah kerajaan tempatan atau majlis daerah atau majlis tempatan. Itu adalah yang jadi pihak berwajib. Sekiranya berkaitan dengan kebersihan, pihak kerajaan tempatan dan sebagainya. Ibu bapa. Kadang-kadang biasanya soalannya tanya, apakah peranan ibu bapa? So pelajar perlu tahu ruang lingkup peranan ibu bapa tersebut. Contohnya mendidik dan membimbing, menjadi suri teladan.
menasihat, mengukuhkan institusi keluarga, menetapkan peraturan. Ini antara perkara-perkara yang boleh bantu pelajar dalam waktu menjawab soalan sekiranya watak ibu bapa itu diberikan dalam soalan yang anda jawab nanti. Badan bukan kerajaan, persatuan atau pertubuhan. Apa peranan mereka? Mendesak, kempen, membawa mesej kerajaan kepada rakyat ataupun kepada masyarakat, kepada orang awam. Itu antara peranan yang boleh dilakukan oleh badan bukan kerajaan. So ini yang agak penting pelajar perlu tahu apakah watak, sekiranya watak itu diberi, apakah peranan yang sepatutnya dimainkan. Okey, kita terus kepada bahagian A, melihat apakah cara-cara ataupun bentuk soalan yang selalu dikemukakan. Apabila dianalisis soalan-soalan tahun lepas, ada beberapa struktur soalan pelajar. Yang ini pelajar perlu arif ya, pelajar perlu tahu jenis ataupun struktur soalan sebelum menjawab soalan. Pelajar dah mungkin dah tahu ya. Pertama, struktur bentuk soalan pertama ialah soalan tanya nilai universal. Bagi soalan struktur pada tahun lepas, kalau kita melihat kepada soalannya, mereka kurang memberikan perhatian kepada soalan bentuk ini. Dia tidak tanya soalan tanya nilai dalam soalan struktur. Okey, so kalau sekiranya ada, dia akan bermula dengan nyatakan dua nilai universal. Senaraikan, sebutkan, tuliskan. So maknanya kalau soalannya berbunyi seperti ini atau bermula seperti ini, jurus jawapannya kepada nilai universal. Tak perlu nak tulis panjang lebar. Dua nilai. Catatkan dua nilai di ruangan yang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan nanti. Okey, so ini soalan struktur. Soalan struktur, contoh soalannya saya bagikan. Gambar ini menunjukkan program kelestarian alam sekitar anjuran pertubuhan WWF di Malaysia. Sebutkan, nyatakan dua nilai universal. Okey, nyatakan dua nilai. Senang itu. Contoh jawapan, nilai universal rasional, nilai universal bertanggungjawab. Dah, tak perlu nak jelas. Tak perlu nak panjang lebar jawapan tersebut. Okey, soalan bentuk yang kedua pelajar. Pastikan, yang ini adalah soalan definisi nilai, juga kurang diberi perhatian atau kurang penting dalam bentuk soalan struktur ini. So, mereka yang ini kalau ada ya, kalau ada pelajar boleh menjawab soalan ini kalau pelajar dah hafal. Kalau tak hafal, tak apa, tulis apa yang pelajar tahu. Tapi kurang penting, soalan ini tidak begitu penting untuk mulai tahun lepas. Soalan bentuk soalan yang ketiga pelajar. Tanya nilai universal dan penerangan. Di sini kata kuncinya ialah terangkan dua nilai. Kalau ada istilah terangkan, maknanya pelajar berikan nilai universal diikuti dengan huraian tentang nilai universal tersebut. Itu kehendak soalannya. Okey, tanya nilai dan universal. Huraikan. Huraikan maknanya biasanya soalan ini membawa 2 markah untuk 1 nilai universal. Kalau diberikan 4 markah, 2 nilai universal diikuti dengan 2 huraian. Okey, jelaskan 1 nilai universal yang diamalkan oleh ketua kampung. Contohlah. Okey, so maknanya kalau begitu soalannya pelajar perlu pastikan memberikan nilai universal yang betul, tepat dan diikuti dengan penerangan atau penjelasan atau huraian yang sepatutnya. So ini akan memenuhi keperluan soalan ini. Contoh soalan pelajar, gambar di bawah menunjukkan paparan skrin maklumkan khidmat pelanggan di sebuah organisasi. Okey. Huraikan 2 nilai universal yang harus diamalkan oleh pekerja bagi meningkatkan integriti dalam organisasi. Integriti adalah salah satu konsep ya yang penting untuk soalan pendidikan moral. Okey, jawapannya. Watak tadi ialah pekerja. Okey. So harus mengamalkan, ini adalah panduan ya, cara nak menjawab soalan tersebut ya. Pekerja watak harus mengamalkan nilai universal bertanggungjawab. Itu adalah nilai untuk menjaga nama baik organisasi. Itu adalah huraian kepada nilai tersebut. So maknanya pelajar akan pastikan dapat 2 markah di sini. Pekerja juga harus mengamalkan nilai universal rasional supaya mewujudkan suasana kerja yang harmoni. Tak perlu fikir panjang lebar pelajar apa nilai universal tersebut, apa kesan sekiranya diamalkan dalam institusi atau dalam konsep atau dalam soalan tersebut. Dalam situasi tersebut. Okey. Kita lihat kepada soalan bahagian watak dan nilai ya, yang penting, agak penting. Okey, bahagian ini bentuk soalan yang keempat iaitu tanya fakta. Inilah soalan paling kerap, paling banyak yang dikemukakan dalam soalan atau dalam bahagian soalan struktur. Itu 5 soalan. Okey, di sini ini agak penting ya, pelajar kena beri perhatian. Okey, sebenarnya soalan ini dia akan berikan huraian, dia akan bagi gambar, kemudian dia akan bagi penerangan, diikuti dengan soalan.
beri perhatian kepada kata kunci yang diberikan. Okey, berikan 2 cara. Nyatakan 3 faktor. Uraikan 2 kesan. Jelaskan 2 tindakan. Terangkan 3 impak. Sebutkan 2 kekangan. Kekangan itu halangan ya. Apakah yang menghalang? Okey, apakah punca? So soalan-soalan ini kita boleh rangkumkan dalam 3 kategori, iaitu S sebab, soalan bertanyakan sebab, soalan bertanyakan kesan, atau soalan bertanyakan langkah. SKL. Itu sebab, ada kata kunci yang lain yang sama maksud, yang membawa maksud yang sama. Sebab faktor punca adalah soalan yang berkehendakkan anda memberikan sebab. Kalau kesan, implikasi, akibat, itu soalan berbentuk kesan. Langkah ialah cara, kaedah, bagaimana untuk mungkin soalannya berbunyi. So soalan ini agak kerap dan juga popular dalam bahagian A, khususnya untuk soalan struktur. So pelajar dah tahu ya, kalau sebab, berikan sebab, dan format soalannya agak simple, mudah. Senaraikan 2 cara anda boleh menyebarkan maklumat secara beretika. Sekarang ni sebab ini sebenarnya .my tentang penyebaran berita palsu, konsepnya baca maklumat yang diberikan dalam setiap soalan itu pelajar. Baca maklumat. Okey, sebelum menjawab soalan itu pastikan maklumat yang diberikan itu dibaca dan difahami. Okey, tapi kalau jangan sama sekali gunakan bahan atau maklumat yang ada dalam bahan ataupun huraian atau penjelasan itu digunakan untuk menjawab. Jangan gunakan. Kalau digunakan dianggap sebagai stamp soalan dan maka keseluruhan soalan tersebut mungkin tercecas. Okey, so 2, okey. Dia jawapannya agak mudah, simple belajar, watak diikuti dengan fakta, okey, dan huraian. Dia akan ada 3 soalan dalam tu. Okey, pertama saya perlu pastikan kesahihan suatu maklumat. Saya watak, pastikan kesahihan itu ialah fakta, dan kalau anda pastikan kesahihan itu apa kesan dia? Dimuat naik dalam media sebelum, dimuat naik dalam media sosial. Okey, so itu langkah yang pelajar ambil. Okey, seterusnya, saya hanya sebarkan maklumat. Saya hanya akan sebarkan maklumat yang tidak menyentuh unsur sensitif. Itu jawapan. So mesti ada fakta dan ikuti dengan huraian. Okey, bahagian A, soalan struktur, bentuk soalan yang kelima iaitu soalan yang bertanyakan kebat atau dinamakan sebagai kebat ataupun HOTS. Okey, high order thinking skill ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Sebenarnya pelajar boleh memberikan ramalan, pendapat dan sebagainya. Kata kuncinya dia biasanya bermula macam ni ya. Pada pendapat anda. Okey, berikan komen anda. Jelaskan rasional. Ramalkan kesan. Itu penakulan ya, tu nak menakul sesuatu, ramal sesuatu. So maknanya pelajar boleh memberikan idea atau pendapat yang bernas, yang secara bebas ya. So pertama pelajar di sini jangan tulis jawapan yang boleh menyentuh perasaan orang lain, yang memberikan impak negatif kepada pembaca ataupun pemeriksa, ataupun yang boleh mengganggu seseorang. So pastikan elak ya untuk memberikan jawapan-jawapan yang boleh menyinggung perasaan. Itu antara fakta. Okey, yang ni soalan kebat, dia ni adalah soalan yang ambil daripada buku teks. Okey, senaraikan 2 peranan ibu bapa untuk menangani gejala penggunaan gadget sewaktu makan. Okey, sekarang ni penggunaan gadget dah jadi macam lumrah ya, dah tak boleh terpisah dengan gadget. So isu ni terbawa-bawa sampai ke meja makan. Soalan dia 2 peranan ibu bapa. So pastikan apa kehendak soalan. Okey, sekiranya inilah soalan dia, pastikan ibu bapa. Siapa watak dia? Ibu bapa menjadi suri teladan, role model dengan tidak menggunakan gadget sewaktu makan. Itu jawapan yang mudah pelajar. Pelajar boleh fikir secara dalam dewan peperiksaan dengan tenang. Itu jawapan, itulah jawapan dia. Okey, yang sesuai lah, yang relevan lah. Okey, ibu bapa menetapkan peraturan, okey, supaya gadget dilarang sewaktu makan. Itu antara jawapan yang pelajar boleh berikan. So konsepnya agak mudah pelajar. Dalam soalan struktur, jawapannya ringkas, padat dan tak perlu nak uraikan panjang lebar. Direct to the point ya, ataupun straight to the point. Okey, so kini kita beralih kepada soalan bahagian B yang ada perubahan tahun lepas ya. Dia ada perubahan, sebelum tu
2 soalan, maknanya pelajar pilih 1 dan soalan tu 10 markah untuk setiap soalan. Tapi tahun lepas, bahagian ini ada perubahan sedikit di mana dia ada 2 soalan dan setiap soalan tu ada 2 sub soalan. Maknanya ada soalan A dan soalan B. Pengagihan markahnya ialah 2 markah untuk soalan A dan 8 markah untuk bahagian B. Di sinilah pelajar perlu beri perhatian. Calon-calon peperiksaan, pastikan ya pelajar, perkara-perkara yang saya sampaikan itu pastikan digunakan dalam dewan peperiksaan. Sebab dia markahnya mengikut rubrik. Okey, rubrik penerapan bahasa. So maknanya penilaian bahasa ataupun penyampaian bahasa, penggunaan bahasa yang mudah, struktur ayat, tanda bacaan. Semuanya dia ambil kira untuk diberikan markah penuh kepada pelajar. Jangan sama sekali hilang markah di bahagian ini. Okey, untuk memudahkan pelajar nak dapatkan maksima markah maksima di bahagian ini, pastikan pengolahan bahasa itu baik. Fakta diuraikan dengan jelas, diikuti dengan huraian, ada tanda bacaan, penanda wacana yang sesuai dan dijawab dalam bentuk perenggan. So maknanya kemas. Tak perlu nak panjang lebar. Di sini tidak ada kaitan langsung tentang jumlah perkataan yang pelajar tulis. Kalau tulis 200 patah perkataan akan dapat markah tinggi, itu hanya merupakan satu ataupun satu anggapan yang salah ya. Okey, kalau pelajar boleh tulis satu perenggan dengan 30 ayat dengan cukup bernas, dah dapat markah penuh pelajar. So maknanya pastikan rubrik penerapan bahasa. So maknanya pelajar tidak boleh tulis secara point form ataupun buat titik-titik kemudian tanda jawapan. Tidak boleh ya pelajar. Pastikan anda mengikut kehendak soalan pemeriksa. Okey pelajar. Bahagian di sini soalan esei ya. Saya terus kepada soalan esei. Bentuk soalan pertama ialah bentuk yang berdasarkan nilai universal. Okey, dia akan dalam soalan tu dia ada nilai universal. Uraikan, okey. Di sini dia ada uraikan nilai universal yang perlu amalkan. Uraikan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai universal. Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai-nilai universal. Beri hujah anda berdasarkan nilai-nilai universal. So kalau kehendak soalan ini ialah berkaitan dengan nilai universal, pelajar pastikan di bahagian awal tu tuliskan nilai universal yang sewajar, yang sepatutnya untuk soalan tersebut. Boleh buat dalam satu ayat saja di awal ayat sebelum anda menjawab soalan esei atau soalan bahagian B. Okey pelajar. So itu adalah bentuk soalan. Yang kedua ialah soalan fakta atau kebat. Ini lumrah ya. Ini soalan yang diuji ataupun ditanya. Mengapa kita harus mengelakkan diri daripada dadah? Okey, fakta ya. Huraikan kepentingan rakyat Malaysia bekerjasama. Terangkan akibat pemusnahan alam sekitar. Beri hujah anda tentang cara-cara mengatasi isu pemanasan global. So ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh dikemukakan. Sebenarnya dia ada kata kunci yang tertentu. Okey, ini masih berkaitan dengan sebab, kesan, langkah. Kalau sekiranya soalan itu berkehendakan sebab, tuliskan sebab. Dia berkaitan dengan kesan, tuliskan kesan akibat daripada situasi yang diberikan. Okey, calon tidak perlu menulis nilai, fokus terhadap fakta. Kalau sekiranya soalan itu tidak memerlukan anda memberikan nilai universal, pastikan anda tidak menulis nilai universal. Kalau tidak perlu, tak perlu nak tulis nilai universal. Ada kalanya pelajar diberikan nasihat supaya semua soalan tuliskan nilai universal sebelum menjawab soalan. So mungkin pendekatan itu kurang wajar ya untuk pendekatan jawapan yang sebaik. Okey, seterusnya kita lihat soalan bahagian 6 dan 7. Contoh soalan saya ambil. Okey, isu semasa iaitu harga barangannya semakin naik. Yang ni isu ni berada dalam kalangan rakyat Malaysia, dan setiap kali harga barangan naik, mereka akan keluh, mereka akan rasa marah, mereka akan terhimpit. Okey, kita ambil topik itu sebab topik ini adalah topik semasa. Saya ambil kenaikan harga barang sering berlaku pada musim perayaan. Hal ini berlaku kerana segelintir peniaga mementingkan keuntungan semata-mata. Ini diambil daripada buku teks. Okey. Soalan 2 markah, sebutkan nama barangan keperluan asas yang dinaikkan harga sewaktu musim perayaan. Pelajar perlu fahamkan kehendak soalan tersebut. Barangan yang dinaikkan harga sewaktu musim perayaan.
So maknanya kalau mudah saja. Okey, kalau nak tulis dengan lengkap, tuliskan dengan lengkap. Kalau tidak nak tulis dalam point form pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang kedua, B ya, 8 markah. Itu cadangkan amalan integriti yang harus dilaksanakan oleh pihak berwajib. Okey, di sini pihak berwajib ya. Bagi membendung masalah kenaikan harga barangan pada musim perayaan. Pihak berwajib itu boleh jadi kerajaan, boleh jadi Kementerian Perdagangan dalam negeri, okey, boleh jadi pihak penguatkuasa, okey, pihak berwajib ya. So pastikan. Okey, ini format jawapan pelajar yang saya sediakan. Contoh jawapan. Okey, barangan asas yang naik harga sewaktu musim perayaan ialah ayam, ikan, telur ayam, bawang dan sebagainya. So pelajar kalau dibagi 2 markah, 2 isi dan memadai. Kalau nak pelajar nak tambah 1, 2 itu tak ada masalah. Okey. So yang kedua, contoh jawapan yang kedua. Okey, iaitu cadangan ya ataupun integriti. Antara amalan integriti yang perlu diamalkan oleh kerajaan. Saya ambil pihak berwajib kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Okey, itu adalah langkah. Apa kesan daripada langkah itu? Ataupun apakah bagai pengukuhan dia? Mengenakan hukuman yang berat. Apa, bagaimana, dan apa kesan dia? Supaya peniaga takut menaikkan harga barang. So, 1 perenggan, 3 maklumat dah cukup dapat markah yang penuh. So, maknanya pelajar akan dapat 1, 2, 3, ada 4 markah di sini. Selain itu, penanda wacana ya, antara amalan permulaan. Selain itu, sebagai penanda wacana, selain itu pegawai penguatkuasa perlu melakukan pemantauan dengan lebih kerap penguatkuasa ya, dalam di premis-premis perniagaan, di kedai-kedai ya, supaya peniaga sentiasa mengamalkan etika perniagaan. Kalau mereka menggunakan etika perniagaan, mereka tidak akan naikkan harga barang mengikut suka hati mereka. So jawapannya agak mudah, maknanya agak langsung dan tidak perlu banyak berfikir ya. Okey, akhir sekali sebagai isi ketiga. Akhir sekali. Okey, saya akan jelaskan dalam jawapan nanti. Okey, yang seterusnya terlihat untuk soalan fakta, kebat, yang ini berkaitan dengan disiplin. Okey, ibu bapa mengharapkan supaya anak-anak tidak terlibat dalam salah laku disiplin di sekolah. Contoh soalannya, okey, nilai universal yang perlu diamalkan oleh murid. Pastikan watak dia, murid. Apa nilai universal yang perlu dilakukan? Pada pendapat anda, mengapakah murid patut mengelakkan diri daripada melakukan salah laku disiplin di sekolah? So fikirkan, mengapa anda tidak dibenarkan atau tidak perlu tidak perlu terlibat dengan masalah disiplin? Apakah kesannya kalau anda tidak terlibat dengan masalah disiplin di sekolah? Okey, itu contoh soalannya. Pelajar bahagian C, ini agak penting, 40 markah, 40%, 40% daripada jumlah markah keseluruhan itu bergantung di bahagian atau bergantung pada bahagian C. Yang selalunya dikatakan pelajar menganggap bahagiannya adalah bahagian yang sukar untuk jawab. Tidak ada banyak perubahan pelajar seperti mana yang anda lihat dalam bahagian B, bahagian C juga adalah sama ya, tak ada berubah. Okey, so maknanya di sini cuma apa yang dilihat di sini ada perubahan tahun lepas, itu adalah satu kejutan pada pelajar di dalam Dewan Peperiksaan di mana tiba-tiba ada soalan, ada 3 sub soalan. Maknanya 20 markah untuk soalan yang dipecahkan kepada 3, 4, 8, 8. So maknanya pelajar mungkin jangka soalannya format yang sama akan diberikan. Kalau ada perubahan dalam format itu jangan terkejut, jangan panik, so ikut apa arahan yang diberikan. Okey, itu nasihat saya pada pelajar-pelajar sekalian. Okey, bahagian C pelajar, inilah contoh soalan yang boleh dikemukakan. Gambar biasanya dia ada gambar, ada penerangan, mungkin dia ambil teks dari buku teks dan sebagainya. Gambar di atas menunjukkan sambutan rumah terbuka kaum Cina dimeriahkan oleh kaum lain tanpa mengira agama, bangsa dan bahasa. Salah satu topik penting tahun ini, beri perhatian kepada perpaduan kaum. Nanti saya akan berikan beberapa topik supaya pelajar dapat sediakan diri anda secara sepenuhnya sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan. Okey, so nyatakan keunikan rakyat Malaysia berdasarkan gambar di atas. Keunikan. Dibagi 4 markah pelajar. So kalau 4 markah, cadangan saya ialah kalau dibagi 4 markah, dan anda dikehendaki memberikan 4 perkara. Okey, jangan bagi 2 dan 3, mungkin akan dijelaskan maka. Okey, berdasarkan gambar, rakyat Malaysia mempunyai keunikan dari aspek pakaian tradisional, 1. Pelbagai makanan tradisional, 2. Menyambut perayaan mengikut kepercayaan masing-masing dan menutur bahasa ibunda yang berlainan.
tanpa menggugat ke Mahkamah. Itu nak pelengkap kepada ayat. Okey, tuliskan dalam bentuk ayat. Kalau dalam soalan 4 markah ni, pelajar juga boleh menulis dalam bentuk point form. Tapi lebih saya nasihatkan, saya minta supaya pelajar-pelajar jawab soalan-soalan tersebut dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, contoh soalan yang seterusnya pelajar, 8 markah ya. Okey, di sini soalan B ya. Soalan B, jelaskan kepentingan mempertahankan keunikan Malaysia, rakyat Malaysia. Jawapan anda adalah disokong dan nilai-nilai universal yang dipelajari. Ini fokus ya pelajar. Lihat ya, soalan ini memerlukan nilai-nilai universal. Okey, di sini kita nak yang pada perenggan awal ini betul ya, sebagai pengalaman saya minta pelajar-pelajar supaya nilai universal itu ditulis dalam perenggan pertama. Okey, nilai universal yang harus dipikul oleh rakyat Malaysia. Watak ya, penting watak. Ialah bertanggungjawab. Pelajar boleh, sebab di sini pelajar dah beri nilai universal, di sini tak perlu nak tulis nilai universal lagi sekali. Tidak perlu ulang. Kerjasama, patriotisme, rasional, okey, dan maksima dianggapkan 2 markah. Dia akan berubah ya mengikut skema setiap tahun. Okey, so maknanya tahun lepas maksima 2 markah. 2 nilai dah memadai. Dah dapatkan jawapan ya. Okey, antara kepentingan mempertahankan keunikan. So ulang jawapan dan berikan maklumat apa yang diperlukan dia lah. Uraikan keunikan Malaysia adalah melahirkan generasi baru yang mengekalkan kepelbagaian budaya. Retain. Okey, itu fakta. Okey, fakta 1. Huraian dia yang amalkan dari turun temurun. Sebab kita gunakan nilai-nilai tradisional atau amalan itu dari turun temurun. Sudah jadi macam huraian. Kemudian seperti pakaian tradisional, masakan dan kebudayaan. Dah jadi contoh. Gunakan petua ini pelajar. Fakta, huraian dan contoh. 3. Okey, so maknanya huraian tu boleh tambah 2, 1, 2 tu boleh tambah. Okey. Okey, yang kedua, selain itu, keunikan rakyat Malaysia menjadi identiti negara. Keunikan rakyat Malaysia jadi identiti negara. Okey, kepelbagaian itu ialah identiti Malaysia ya. Okey, negara Malaysia terkenal di mata dunia dengan keunikan tersebut. Serta mencerminkan identiti negara seperti amalan rumah terbuka semasa perayaan. Itu contoh ayat yang pelajar boleh bina sebagai jawapan. Itu kehendak soalan pelajar. Okey, ini soalan C untuk soalan yang sama. Okey, pelajar. Bincangkan cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan keunikan pelbagai kaum di Malaysia. Apakah cabaran? Nak mengekalkan tradisi kita. Okey, cabaran pertama. Antara cabaran, ayat permulaannya. Tak perlu ada mukadimah ya. Tak perlu ada ayat perenggan pengenalan, perenggan penutup. Tak ada ya pelajar. Pelajar kalau boleh elakkan. Okey, antara cabaran yang dihadapi oleh mengekalkan keunikan pelbagai kaum di Malaysia ialah cabaran bahasa komunikasi. Kita ada masalah cabaran bahasa komunikasi. Kepelbagaian bahasa kurang difahami segelintir masyarakat. Okey, banyak bahasa ada yang tak faham bahasa yang kita gunakan. Mampu menjejaskan komunikasi antara kaum. Penutur bahasa Cina dan Tamil disaran menguasai bahasa Melayu. Itulah yang dilakukan ya, disaran untuk menguasai bahasa Melayu agar agenda masyarakat madani tercapai. Pelengkap kepada ayat. Dan ini juga akan diberikan markah sebagai kesan ya. Seterusnya, cabaran pengaruh budaya luar. Okay, itu adalah salah satu cabaran yang kita hadapi akibat era globalisasi. Okay, ini semuanya pelajar dah tahu ya. Okey, menghakis jati diri budaya tradisi kaum. Kesannya budaya asing dia mengikis budaya tradisi kerana generasi muda mudah terpengaruh dengan budaya negatif dari luar negara seperti budaya hedonisme. Okey, itu budaya hedonisme ialah budaya yang lebih pentingkan hiburan. Okey, yang mana boleh mengancam identiti sesebuah kaum. Okey, itu yang kita lihat secara praktikal. So inilah contoh ya, pelajar boleh lihat kemudian dan menilai pendekatan nak jawab soalan. Okey, satu lagi soalan yang penting yang pelajar perlu beri perhatian juga dapatkan maklumat itu dasar luar negara kita. Okey, ini contoh soalan yang saya berikan. Dasar luar negara bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara serta menyumbang secara adil dalam saksama melalui hubungan diplomasi yang efektif. Itu adalah penjelasan, penerangan atau huraian untuk soalan yang diberikan. So, lihat soalan. Senaraikan 4 contoh negara yang menjalin hubungan 2 hala dengan Malaysia. 4 negara. Berikan 1, 2, 3, 4.
Jelaskan kepentingan hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar. Okey, uraian anda adalah disokong dengan nilai universal yang anda pelajari. Jawapan anda digabungkan kombinasi nilai universal. Malaysia mengecam tindakan Israel menyerang Palestin dan menggugat kedaulatan negara Palestin, menggugat negara Palestin. Apakah bantuan yang diberikan oleh Malaysia untuk mengurangkan beban rakyat Palestin? Di awal soalannya dia lebih kepada mengecam. Soalannya tak jurus kepada mengecam. Jangan anda menulis mengapa dia mengecam, cara dia mengecam. Itu bukan jawapan, kehendak jawapan. Soalan dia ialah apakah bantuan yang diberikan oleh Malaysia untuk mengurangkan beban rakyat Palestin? Apa bantuan, sumbangan yang diberikan oleh Malaysia? So maknanya soalannya jurus kepada bahagian yang ke bawah ni, bukan di atas. So itu sebabnya pelajar-pelajar perlu pastikan baca soalan dan faham kehendak soalan. Jangan salah menjawab. Okey, pelajar, kita ke bahagian yang penting di mana pelajar-pelajar perlu diberikan beberapa topik yang harus anda kuasai. Okey, sebelum peperiksaan. Saya rasa peperiksaan pada 9 Februari, saya harap pelajar-pelajar boleh membuat persiapan yang teratur, persiapan yang lengkap sebelum masuk ke dewan. Jangan panik pelajar, anda adalah hero. Anda boleh pasti anda berjaya dalam dewan peperiksaan. Okey, antara tajuk-tajuk yang penting, isu-isu yang penting sebab analisis daripada soalan-soalan percubaan yang diberikan oleh negeri-negeri. Okey, so permainan tradisional ataupun norma ataupun tradisional norma masyarakat, fahamkan konsep masyarakat madani yang diwar-warkan buat masa sekarang masyarakat madani. Mungkin sebagai pengetahuan anda, apa itu masyarakat, apa konsep dia, apa sasaran konsep madani. Okey, penglibatan remaja dalam masalah sosial mungkin boleh tanya dalam struktur ataupun dalam bentuk soalan esei berkaitan dengan web, penggunaan web dalam kalangan murid di sekolah semakin meningkat. Itu mungkin akan jadi tajuk. Jenayah cyber atau siber yang mungkin juga scam ataupun penipuan dalam digital, penipuan digital. Okey, penyalahgunaan gadget dan juga beri perhatian kepada usahawan digital. Usahawan okey, yang digital, alam digital dan entrepreneur, digital entrepreneur. Okey. Amalan rasuah, okey, satu lagi topik penting, pengurusan kewangan. Okey, dan juga sedikit tentang peranan AKPK, agensi AKPK. Okey, konflik rumah tangga memang selalunya ada soalan. Keganasan rumah tangga adalah satu topik yang sering ditanya. Okey, di samping itu menjaga hak orang asli, kanak-kanak. So ada beberapa hak hak pengguna, hak kanak-kanak, hak orang asli. Beri perhatian kepada hak tersebut. Apakah hak yang mereka ada atau memiliki? Okey, warisan budaya ataupun tradisional, tarian tradisional, masakan tradisional. Itu topik kepada warisan. Okey, beri perhatian kepada perpaduan dalam kalangan kaum. Kalau dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, lebih jurus kepada seterusnya pengeluaran pertanian moden. Okey, modern agriculture, keselamatan makanan, food security, dan juga dapatkan sedikit maklumat tentang kempen jualan rahmah. Okey, ditanya sepanjang tahun lepas diadakan jualan rahmah yang dikatakan banyak mengurangkan beban rakyat Malaysia sebab harga jualannya berpatutan dan memberikan kemudahan kepada rakyat untuk membeli barangan dengan harga yang berpatutan dan dengan mudah. Okey, seterusnya pembelian tanpa tunai, e-wallet, dan berikan perhatian kepada Earth Hour setiap kali ada soalan berkaitan dengan Earth Hour, dan kemudian berikan perhatian kepada perubahan cuaca. Ini adalah satu topik yang penting, mungkin ditanya dalam bahagian B ataupun bahagian C. Norma masyarakat global dan lokal. Ini adalah konsep saya dah awal berikan konsep. Kesan peperangan ataupun peranan PBB dan juga dasar luar Malaysia seperti mana saya kemukakan dalam soalan tadi. Ini antara soalan-soalan ataupun topik-topik yang boleh anda ikuti, dapatkan maklumat, berbincang bersama rakan anda. Okay, dapatkan maklumat-maklumat tersebut sebelum dewan peperiksaan, dapatkan sedikit maklumat Sebab seorang pelajar yang mempunyai maklumat itulah pelajar yang akan jawab dengan lengkap dan akan pastikan markahnya ataupun keputusan yang cemerlang bagi diri. Okey, untuk soalan moral, pendidikan moral, maklumat atau input itu amat penting. Okey, so anda tidak boleh cuba nasib dalam dewan peperiksaan tanpa membuat persiapan yang lebih baik. Okey, nilai universal yang penting, kepercayaan kepada Tuhan, bertanggungjawab, khidmat tinggi. Ini adalah nilai universal yang penting. Kesederhanaan, kasih sayang boleh digunakan untuk semua soalan.
Okey pelajar, ada yang pelajar bertanya tadi, okey berkaitan tentang perlu tak saya tulis nilai universal. So, tak jadi kewajipan ya, kalau dah tulis nilai itu dah cukup. Pelajar nak pastikan nilai universal itu pun tidak ada masalah. So, kalau ada nilai, mesti ada perkataan nilai di situ. So, itu adalah jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh pelajar. Dan selain itu pelajar juga sering ada soalan berkaitan, cikgu perlu tak saya tulis jawapan itu panjangnya pastikan tidak kurang daripada 100 patah perkataan atau 150 patah perkataan. Jumlah perkataan tidak ada tidak penting pelajar. Yang penting sekali pelajar memberikan kehendak, menjawab kehendak soalan dalam konsep yang diberikan seperti mana yang saya bincangkan yang diberikan oleh cikgu di dalam bilik darjah. Okey. So pelajar, if you believe in yourself, harap-harap pelajar akan percaya kepada diri anda. Anything is possible. Best of luck for your exam. All the best. Semoga Tuhan akan memberikan berkat kepada anda semua untuk menjawab soalan peperiksaan pendidikan model pada 9 hari bulan dengan cemerlang. All the best. Thank you, sir.